Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Baiklah, untuk waktu ini kau boleh sebenarnya saya nak kongsikan kepada anda jika kau boleh nak ambil iPad. Tapi untuk waktu ini adalah perkembangan terkini yang baru kami terima. Ini khususnya berkaitan dengan COVID-19, perkembangan terkini COVID-19. Kalau diikutkan dalam kemas kini Twitter KKM, antara lain memberikan satu gambaran yang cukup jelas untuk hari ini. Berita baik, kalau diikutkan angka bagi jumlah kes baru pada hari ini dicatatkan adalah sebanyak 941, tetapi kami masih lagi menantikan butiran lanjut dan juga maklumat lanjut berkaitan dengan perkembangan terkini, statistik terkini COVID-19 dalam negara. Jika ada perkembangan terkininya, nanti kami akan bawakan. Baik, satu lagi yang ingin saya bawakan kepada anda, ini adalah berkaitan dengan laporan harian pemberian dos vaksin. Ini sudah tentu terkait dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun disebut sebagai PICK. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad saya, ini adalah laporan harian pemberian dos vaksin ikut negeri. Kalau diikutkan negeri-negeri, paling tinggi sudah tentu melihat kepada angka di sini iaitu 63,675,000 iaitu di negeri Selangor, manakala diikuti dengan negeri-negeri lain iaitu seperti di Sabah 42,030 dos vaksin diberikan. Ini jumlah yang saya sebut adalah bagi dos yang pertama. Kalau anda boleh saksikan ada perbezaan warna. Kalau hijau yang terang sedikit itu adalah bagi pemberian dos vaksin yang pertama. Yang warna hijau yang gelap iaitu di sebelahnya itu adalah bagi jumlah pemberian dos vaksin yang kedua. Secara keseluruhannya setakat 28 Mac 2021, angkanya bagi jumlah pemberian dos 1 dan juga dos 2 adalah sebanyak 580,765. Satu lagi saya nak tunjukkan, ini adalah berkaitan dengan laporan harian jumlah pendaftaran. Kalau ikut total ataupun jumlah keseluruhannya adalah 7.2 juta jumlah pendaftaran ataupun jumlah secara detailnya 7,235,436 jumlah pendaftaran bagi program vaksin COVID-19 ini. Dan butiran lanjut anda boleh terus ke astroawani.com, ada kami bawakan butiran mengenai perkara ini. Baik, untuk waktu ini cerita-cerita di sebalik berita. Kalau boleh saya nak tunjukkan, ini ada satu artikel yang baru saja kami muat naik di astroawani.com. Sindiket poligami sebenarnya ada tangan gaib yang menjadi akses kepada pernikahan ekspres. Kalau boleh saya bacakan sedikit luahan daripada seorang mangsa yang dipetik daripada artikel yang dituliskan oleh Hilmi ini. Saya bukan menduduh, tetapi dalam kes ini saya kenal orangnya, siapa isterinya, berapa ramai anaknya dan di mana mereka tinggal. Jadi saya nak bersama dengan Hilmi. Hilmi, kalau diikutkan daripada tajuk laporan khas ini, poligami semudah membeli madu, tajuknya cukup manis dan juga memukau, tetapi sudah tentu daripada laporan khas ini bukan isu poligami yang ingin diberi tumpuan, tetapi melihat kepada sindiket ataupun scam ataupun jenayah yang mengambil kesempatan dalam isu poligami ini. Mungkin boleh sedikit dikongsikan apa sebenarnya yang ingin diberi tumpuan dalam laporan khas ini, Helmi? Okey, baik Fauzi. Bila kita bercakap dengan soal poligami ni, pasti lelaki di luar sana itu tertarik. Pasti ada keinginan seperti yang saya lakukan temu bual bersama pihak JAIS. Bila kita menyentuh mengenai dengan isu poligami ni, keinginan seseorang lelaki itu untuk beristeri lebih daripada satu itu sebenarnya sememangnya ada. Tapi sekarang ni apa yang penting menerusi program ini, kita nak membincangkan tentang bukan untuk kita menidakkan poligami itu sendiri sebenarnya, tapi sebenarnya apakah sindiket yang telah pun berlaku di sebalik urusan untuk orang lelaki berpoligami ini daripada segi untuk pemalsuan dokumen, tanda tangan dan sebagainya. Jadi wujud yang dikatakan ada tangan-tangan gaib yang melakukan perkara-perkara yang salah laku seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sememangnya menerusi dengan program ini kita tidak menidakkan poligami itu sendiri, tapi bagaimana sindiket ini berlaku itu adalah perkara yang kita tumpukan pada malam ini. Tangan gaib itu merujuk kepada siapa yang menjadi dalang kepada sindiket ataupun scam ini. Kalau diikutkan dalam laporan berita yang dikongsikan oleh Helmi dan juga beberapa laporan berita yang lain pun, scam ataupun sindiket poligami ini bukanlah perkara baru. Telah lama berleluasa dan telah lama dilakukan. Siapa sebenarnya dalang dalam sindiket ini? Okey, berdasarkan terbual saya, difahamkan sememangnya ada daripada segi pengakuan daripada pihak Jabatan Agama sendiri, sememangnya ada menyatakan memang wujud campur tangan orang dalam yang
selaku pemudah cara lah kita kata yang melakukan proses pemalsuan, menyegerakan dokumen daripada segi pengisian borang dan sebagainya. Kalau kita secara logiknya untuk kita mendaftar nikah ni prosesnya sebenarnya mengambil masa. Ada beberapa hari untuk kita lengkapkan satu dokumen tu sehingganya selesai. Tapi sekarang kita dapat lihat dengan hanya meletak beberapa amount yang mungkin tidak terfikir di akal amount itu. Berapa? 3,000, 4,000, 5,000 semuanya akan selesai mungkin dalam tempoh satu hari. Bayangkan dalam tempoh walaupun kita hantar borang permohonan tu dalam waktu petang, esoknya kita dah boleh nikah. Jadi ini pasti mungkin berita yang baik untuk lelaki di soalan, tapi ingat ini adalah sindiket. Bukan katakan ini menjadikan platform anda untuk berkahwin dengan lebih pada satu dengan cara menerusi sindiket. Ni Fauzi. Okey, memandangkan ini adalah platform cerita-cerita di sebalik berita, sudah tentu kita melihat kepada di sebalik pembikinan laporan khas ini. Mungkin Helmi boleh kongsikan bagaimana cara Helmi untuk mengumpul bahan berita ataupun bahan untuk menyiapkan laporan khas ini. Sudah tentu kalau diikutkan ini adalah siri pertama ataupun berapa durasi untuk program ataupun laporan khas ini? Okey, program ini akan disiarkan pada malam ini jam 8.30 malam dan durasinya adalah setengah jam, 30 minit. Jadi anda akan dapat lihat bagaimana kita mengupas isu-isu sindiket ini, apa kisah-kisah daripada mangsa sendiri, bagaimana perilakuan si suami untuk mengadakan nikah ekspres ini dengan menggunakan borang-borang yang mungkin tidak berdaftar dengan telus, dan juga ada juga kisah penglibatan orang dalam sendiri. Dan kita telah pun akan siarkan juga bagaimana sepanjang komunikasi mereka untuk membuat proses sindiket poligami ini, Fauzi. Okey, ceritakan kepada kami bagaimana Helmi mendapat maklum ataupun menemu bual sumber-sumber ini. Kalau diikutkan di visual pada ketika ini pun Helmi menemu bual beberapa mangsa lah yang berkongsi rasa dan juga meluahkan perasaan mereka kepada Helmi untuk Helmi menyiarkan ataupun memberi highlight ataupun sorotan dalam laporan khas ini. Mungkin boleh dikongsikan cara dan juga bagaimana Helmi dan juga mungkin ada beberapa juru kamera yang turut terlibat dalam pembikinan laporan khas ini dalam memberi tumpuan kepada asasnya seperti Helmi ada kata-kata ini bukan berkaitan dengan isu poligami sahaja semata-mata, tetapi berkaitan dengan scam ataupun sindiket poligami ini. Okey, sebenarnya kita ada menjumpai seorang individu, kalau saya sebut namanya, beliau adalah memang terkenal dengan aktivis yang memperjuangkan isu sindiket poligami ini, iaitu Kak Mona Din. Jadi menerusi Facebook beliau, saya cuba untuk berhubung dan daripada situlah bermulanya saya cuba mendapatkan beberapa orang mangsa, dan juga kita faham bila bercerita pasal sindiket poligami ini tidak semua yang nak dedahkan kes-kes mereka, mungkin ada yang ingin jaga identiti dan sebagainya. Jadi tapi alhamdulillah bagaimanapun ada yang sudi untuk berkongsi. Jadi daripada situ kita dapat lihat pelbagai kes yang ada dalam sindiket poligami ni. Seperti yang Fauzi cakap tadi, benda ni bukanlah baru. Benda ni dah lama berlaku. Tapi bagaimana sehingga hari ini seolah-olah tiada tindakan yang dibuat dan masih berleluasa, malah ada juga ejen-ejen yang terlibat untuk menguruskan sindiket ini. Dan juga kita dapat lihat dekat sini daripada interview yang saya dapat daripada beberapa orang mangsa, kita dapat lihat juga bagaimana proses yang diambil oleh pihak sindiket ini dan juga dari segi penglibatan orang dalam selaku untuk memudahkan proses pendaftaran nikah ini. Dan kalau kita lihat cakap mengenai dengan sindiket ini juga, sudah pasti ramai yang fikir sebenarnya pernikahan itu akan sah. Tapi sebaliknya yang berlaku di mana borang-borang itu jika didapati palsu dan sebagainya, pernikahan itu masih dikira tidak sah. Dan ini yang akan menjadi isu kepada anak-anak apabila mereka ingin berkahwin dan sebagainya nanti. Jadi proses untuk borang nikah ibu bapa itu akan menjadi satu masalah yang besar, Fauzi. Okey, Helmi, kalau diikutkan daripada memanglah tak bolehlah nak bagi jawapan bocor kepada dalam segmen ataupun program ini, tapi mungkin daripada kesempatan ini mungkin Helmi boleh kongsikan apa yang menjadi kelainan ataupun apa yang baharu yang ingin di highlight ataupun disorot ataupun yang ingin ditunjulkan Helmi dalam laporan khas ini. Okey, kita nak lihat sebenarnya untuk kita faham apa sebenarnya sindiket poligami ini, dan yang paling penting saya sebutkan tadi, untuk program ini kita tidak membangkang ataupun kita tidak menidakkan sebenarnya poligami. Poligami ini sebenarnya dah memang ada dalam hukum syarak Islam. Jadi apa yang kita cuba tonjolkan ini, bagaimana sindiket poligami ini mengambil tempat dan juga telah memanipulasi segala daripada segi pendaftaran, dan juga proses ini juga akan mencemarkan integriti sebuah jabatan. Dan yang penting di sini untuk kita mengambil tahu apakah proses ataupun tindakan yang boleh diambil oleh mangsa-mangsa, khususnya isteri yang menjadi mangsa sindiket poligami ini. Sudah pasti mereka bertanya apa yang perlu mereka lakukan sekiranya menjadi mangsa sindiket ini. Dan juga
saya nak kongsikan juga bagaimana antara perjalanan mangsa-mangsa ini sepanjang kisah-kisah mereka berkongsikan tentang sindiket poligami ini, dan juga Fauzi, kita dapat lihat juga ada penjelasan daripada pihak Jabatan Agama sendiri pada malam ini dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil. Mungkin yang terakhir sekali, mungkin Helmi boleh kongsikan selepas daripada laporan khas yang akan disiarkan pada malam ini 8.30 malam, satu program, bukan saja laporan khas yang dimasukkan dalam dalam buletin berita ataupun buletin awani, tetapi diberikan kesempatan dalam laporan khas dalam satu program khas yang akan disiarkan pada malam ini 8.30 malam. Apa selepas ini mungkin ada laporan susulan yang ingin dilakukan? Okey, sememangnya di penerusi program ini terlalu banyak persoalan yang tergantung, dan yang pasti di akhir daripada segi rancangan itu sendiri pelbagai pihak yang perlu tampil untuk memberikan penjelasan, dan kita tidak mahu perkara ini berlarutan. Seperti yang saya cakap tadi, ia melibatkan Jabatan Agama, institusi undang-undang, dan mereka-mereka ini perlu untuk tampil memberikan sebarang penjelasan berhubung dengan isu ini, kerana sememangnya sindiket poligami ini, kalau dapat kita lihat sendiri daripada segi tingkah laku ataupun campur tangan orang dalam ini, sememangnya mampu mencemarkan isu integriti sebuah jawatan, Fauzi. Okey, baik, terima kasih kepada Helmi Malik, dan pastinya anda boleh tunggu dan juga saksikan laporan penuh, laporan khas yang disediakan Helmi dan juga beberapa tim yang lain. Ini sudah tentu berkaitan dengan apa yang disebutkan tentang sindiket poligami, semudah membeli madu, ataupun kalau ada kesempatan pada waktu ini, anda boleh terus ke astrawani.com. Kalau boleh sekali lagi saya tunjukkan, sindiket poligami sebenarnya ada tangan gaib yang menjadi akses kepada pernikahan ekspres. Dan kalau boleh saya bacakan sedikit daripada laporan khas yang tajuknya poligami semudah membeli madu ini. Astro Awani telah mendapatkan beberapa mangsa sindiket poligami yang berkongsi kisah tentang bagaimana taktik kotor yang dibuat bagi akses mereka untuk mendapatkan jalan pintas. Dan pastinya anda boleh terus baca artikel ini dan butiran lanjut terus ke astroawani.com. Tajuknya sekali lagi saya baca, sindiket poligami sebenarnya ada tangan gaib yang menjadi akses kepada pernikahan ekspres, ditulis sendiri oleh Helmi Malik. Laporan penuh program khasnya malam ini 8.30 malam. Baik, cerita berehat seketika kembali selepas ini. Bila dia menghantar gambar suami saya di atas katil. Poligami, manis madu atau pahit empedu. Saya tidak menentang poligami, dekat situ bukan tanda tangan saya. Si suami galak tambah rumah. Isteri pula hanya tahu minta talak. Pemalsuan dokumen berlaku. Penglibatan daripada orang yang tertinggi dalam mahkamah syariah. Janji ada orang dalam, kira settle. Isnin 29 Mac 8.30 malam, eksklusif di Astro Awani.